Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey. Jadi pada video kali ini cikgu akan ajar macam mana kita nak naming. Okey, kita nak naming bagi compound untuk alkin. Okey. So di video sebelum ni cikgu ada bagi 3 video. So 3 video sebelum ni ialah berkenaan dengan naming juga, tapi naming untuk alkane. Okey. So video 3 sebelum ni yang cikgu bagi ialah berkenaan dengan naming bagi alkane. So jadi cikgu harap awak dah tengok ketiga-tiga video tu. Okey. So kalau awak dah tengok ketiga-tiga video tu, macam mana kita nak naming alkane yang branched Okey, yang branched. So bukan yang straight, yang branched. So yang branched ni apa, yang straight ni apa. Okay. So yang straight ni ialah bila mana carbon bond kepada carbon tu dia dalam bentuk straight chain. Yang ini straight. Okay. So kalau straight chain macam ni, kita mudah nak naming dia. Okay. Kita hanya perlu kira sahaja bilangan carbon. Okay. So contoh macam ni, kita ada 4 carbon. So nama dia akan start dengan but. Okey, dan disebabkan ini kumpulan alkane sebab dia semua single bond. Okey, antara carbon dengan carbon ialah single bond, maka dia ialah kumpulan alkane, so dia akan jadi butane. Okey, so ini cara untuk naming yang straight chain. Okey, straight chain mudah sangat-sangat. Right? So yang masalahnya ialah bila kita ada branch. Branch ni apa? Branch ni ialah bila carbon kepada carbon tu dia bond bukan secara straight, tetapi dia ada cabang. Contohnya macam ni. Okey, so kalau kita tengok carbon daripada sini, okey, so carbon sini sebelah dia ada 1, 2. Daripada sini dia boleh pergi ke depan dan boleh pergi ke atas. Okey, dan carbon yang ini dia boleh pergi ke depan dan dia boleh pergi ke bawah. Okey, so itulah maksud branched. So bila branched, yang ini yang masalah sikit bila kita nak naming dia. Okey, so dia ada kaedah dia. Okey, dia ada cara dia. So cara itu kita panggil sebagai IUPAC. Okey, IUPAC. Okay, International Union of Pure and Applied Chemistry. Right? So IUPAC ni dia satu sistem ataupun satu cara yang di-develop oleh saintis untuk memudahkan kita naming apa sahaja compound. Okey, menggunakan kaedah IUPAC. Right? So yang itu semua secara ulang kaji cikgu dah ajar dalam 3 video yang cikgu bagi sebelum ini. Right? So untuk video kali ini, okey, video hari ini berkenaan dengan naming, tetapi kita nak tengok naming bagi kumpulan alkin. Okey, naming kumpulan alkin yang branched. Right? So cikgu bagi satu contoh. Yang pertama, okey, kita ada C double bond C. Right? So ini contoh yang pertama. Okey, ini contoh yang pertama. So contoh yang pertama ni kita tak tahu nama dia, tapi kita tahu dia ialah branched, dia ialah bercabang. Dan kita tahu dia kumpulan alkin. Macam mana kita tahu kumpulan alkin? Sebab dia ada double bond. Right? So bila ada double bond, okay, so maka dia akan jatuh kumpulan alkin. Right? Now macam mana kita nak naming? Okay, so kita lengkapkan dulu structure ni. Right? So kat sini kita tengok carbon tu dia tak ada hydrogen. Right? So kita penuhkan dulu dengan hydrogen. So kat sini kita ada 2 H. Di sini kita ada 1. Okay, atas boleh, bawah boleh, up to you. Di carbon sebelah kita ada 1 atas, carbon sebelah kita ada kanan 1, bawah 1, atas 1, dan carbon sebelah kiri kita ada kiri, kanan dan juga bawah. Right? Okay, so maka kita dah lengkap lah kita punya structure. Okay, now macam mana nak naming? Rules yang pertama, kita mesti cari long chain. Okay, kita mesti cari long chain. Long chain ni ialah kita cari chain yang paling panjang. Okay, dan kalau dia kumpulan alkin, kita mesti includekan dia punya double bond. Okay, double bond mesti masuk dalam kita punya long chain. Okay, dan ini suka cikgu nak ingatkan, long chain tak semestinya straight.
Okay, long chain tidak semestinya dalam bentuk straight. Dia boleh bengkang-bengkok. Yang penting itulah chain yang paling panjang. Okay, so untuk compound ni kita akan start daripada kiri. Kenapa? Bila kita start daripada kiri, okay, kita tengok carbon saja. Hydrogen kita tak payah tengok. So bila kita start daripada kiri, kita tengok sebelah carbon ni kita ada double bond. Double bond ni, and then sebelah ni ada carbon. So double bond cikgu cakap tadi kita mesti include kan dalam kita punya long chain. Okay, double bond mesti include dalam kita punya long chain. So include kan double bond. So maka kita akan start dengan carbon yang sini lah. Right, carbon yang ini 1. Right, so kita tengok sini dia jumpa kat sini 2, 3. Okay, sampai carbon di sini dia ada 2 laluan. Sama ada dia nak pergi ke depan ataupun dia nak pergi ke bawah. Okay, kalau pergi ke depan kita akan dapat straight macam ni. So kalau pergi ke depan kita akan dapat 4 carbon. Okay, 1, 2, 3, 4. Ini kalau pergi ke depan. Right, so kalau kita pergi ke bawah, okay, kita dah tengok tadi sini, lepas tu kita pergi ke bawah. Alright, sorry, kita pergi ke bawah. So kat sini pun kita ada 4 juga. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, masih ada 4. Right, so sama saja kalau kita terus pun ada 4, kita ke bawah pun ada 4. Okay, so setakat ni yang paling panjang ialah 4. Okay, kita tengok pula daripada belah kanan pula. Daripada belah kanan, this one. So kita jumpa carbon yang ini dulu. Okay, so jumpa yang carbon yang ini 1, 2. Okay, so dia boleh pergi straight ke depan ataupun dia boleh pergi ke bawah. Tetapi kalau dia pergi ke bawah macam ini, kita cuma ada 3 carbon sahaja dan double bond tidak termasuk dalam kita punya long chain. So tak boleh. Okay, nak tak nak kita mesti teruskan dia ke depan. So bila terus ke depan kita akan dapat 4 carbon. So sama macam tadi kalau kita tengok daripada sebelah kiri. Okay, right. Okay, so kalau kita tengok daripada belah bawah pula, okay, daripada carbon yang ini, daripada carbon this one, so kita jumpa yang ni yang 1. Okay, naik ke atas kita jumpa carbon yang kedua. So kita ada option sama ada nak pergi ke kanan ataupun nak pergi ke kiri. Okay, kalau kita pergi ke kanan kita akan dapat 3. Okay, which is 3 pendek. Yang paling panjang tadi kita jumpa 4. So ini 3 lagi pendek daripada 4. Dan dia tak ada include kita punya double bond. So tak boleh. Okay, so nak tak nak kita kena pergi ke kiri. So bila pergi ke kiri kita akan dapat 4 carbon. And then kita ada include kita punya double bond. Okay, so dia ada 2 kaedah sahaja. Sama ada kita nak straight macam ini, kita punya long chain, ataupun kita nak bengkok macam ini pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia yang paling panjang, dia ada 4 carbon dan dia include double bond. Okay, itu yang penting. Right, so kita ambil yang mudah, kita ambil yang panjang macam ni. Okay, so kita ada 4 carbon. Right, so bila ada 4 carbon macam ni, right, so awak tengok, ni 4 carbon. Step seterusnya ialah awak buat numbering. Okay, so step pertama tadi awak cari long chain. Step yang kedua buat numbering. Numbering ni apa? Awak nomborkan awak punya carbon di dalam long chain. Okay, nomborkan carbon di dalam long chain. Right, so ini pun ada rules dia, ada peraturan dia. Double bond mesti duduk pada position yang paling rendah. Okay, so sekarang ni awak ada long chain. Okay, let's say awak start numbering daripada kanan. So ini carbon yang nombor 1. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, so bila awak start numbering carbon daripada belah kanan, double bond akan duduk pada carbon yang ketiga. Okay, sebab apa? Carbon yang ketiga, 1, 2, 3, sebelah carbon nombor 3 awak ada double bond. So double bond duduk pada carbon yang ketiga. Okay, itu kalau awak numbering daripada kanan. Okay, let's say kita numbering pula daripada kiri. Bila kita numbering daripada kiri, so carbon yang ini dia akan jadi nombor 1. So 1, 2, 3, 4. Okay, so bila kita numbering daripada kiri, right,
kita punya double bond pada carbon nombor 1. Sebab apa? Bila jumpa carbon nombor 1, this one, 1 sebelah dia awak terus nampak double bond sebelum pergi kepada carbon yang nombor 2. So double bond duduk pada carbon nombor 1. So yang first tadi kita ada double bond pada carbon yang ketiga, yang ini double bond pada carbon yang pertama. So yang paling rendah ialah yang pertama. So kita kena numberingkan daripada belah kiri, bukan sebelah kanan. Okay, right. So bila awak dah tahu double bond duduk pada carbon yang nombor berapa, awak terus tulis dia punya dia punya suffix. Okay, dia punya suffix. Right. So awak ada 4 carbon, so 4 ialah boot. Okay, so bila ada double bond, awak kena bagi tahu dia punya position. Bila ada double bond, you have to mention the position of double bond. So in this case, the position of double bond is pada carbon nombor 1. Okay, sebab awak dah numbering tadi. So boot dash 1 dash in. Okay, so 1 kat sini merujuk kepada kedudukan double bond di dalam long chain. In di sini menunjukkan dia ialah kumpulan alkin. Boot dekat sini menunjukkan bahawa dalam kita punya long chain yang kita dah tentukan tadi, dia ada 4 carbon. Okay, boleh clear Alright. So itu yang pertama. Okay, yang kedua, awak kena tengok branch. Okay, so step yang ketiga, awak kena tengok branch. Okay, branch ni awak kena tahu dia punya, yang pertama position, yang kedua dia punya nama. Okay, so awak tengok dekat sini kita punya long chain. Okay, long chain kita yang ini. Okay, so ini long chain kita. Kita punya rantaian karbon yang paling panjang ada 4. Okay, so macam mana nak tentukan branch? Branch ni ialah bila mana, okay, cikgu lukis sikit. Awak ada satu tiang. Okay, awak ibaratkan ada satu tiang. Tiba-tiba dekat tiang ni ada satu cabang. Dan cabang ini ialah karbon. Contoh dekat sini ada lagi satu karbon. Dekat sini ada satu lagi karbon. Okay, so yang cabang-cabang inilah yang kita panggil sebagai branch. Okay, dan dia tak semestinya straight macam ni. Okay, contoh lain, kalau kita punya long chain tu bentuk macam ni. Contoh long chain kita bentuk macam ni. Ni kita punya long chain. So dalam ni adalah karbon. Okay, karbon. Tiba-tiba ada satu karbon duduk tang ni, ada satu duduk tang ni, ada satu duduk tang ni. So yang ini 3 ni ialah kita punya branch. Okay, right? Boleh Okay, so now kita punya compound tadi. Okay, so yang ini ialah yang panjang dia. Okay, so yang panjang dia ialah 4. Okay, so awak tengok dekat sini, awak tengok 4 ni. Awak tengok 4 ni, tiba-tiba ada satu this one. Daripada yang petak panjang ni, long chain ni, tiba-tiba muncul satu seketul karbon di bahagian tepi. Okay, so inilah yang kita panggil sebagai branch. Okay, inilah yang kita panggil sebagai branch. Okay, so macam mana nak namakan branch? Awak tengok dia punya carbon. So kalau awak tengok kat sini, branch ni, okay, carbon ni cuma ada satu sahaja. So bila ada satu, awak dah belajar dia ialah MTH. Okay, dan kalau branch, awak kena tambah YL di belakang. So nama branch ni ialah metil. Okay, kalau ada 2 karbon, dia akan jadi etil. Kalau ada 3 karbon, dia akan jadi propil. Okay, yang ini, this case, dia ada satu sahaja karbon. So dia ialah metil. Nama branch dia ialah metil. Okay, so awak tulis nama metil ni di hadapan tadi. Okay, this one kan, sini kan awak dah tulis dah tadi. So tulis metil dekat sini. Okay, so sekarang ni nama kita dah jadi metil boot 1-in. Baik, seterusnya, okay, tadi cikgu kata branch awak kena tahu 2 benda. Yang pertama naming, dah tahu. Position, okay, position tengok pada carbon yang keberapa dia attach. So in this case, awak dah numbering tadi, start daripada sebelah kanan. Okay, so ini carbon nombor 1.
guna warna lain, warna kuning. Right. So ni karbon nombor 1, karbon nombor 2, karbon nombor 3, karbon nombor 4. So pada karbon nombor ketiga, awak tengok, oh ada branch. So branch tersebut pada position nombor 3. So tulis 3 di hadapan dan juga dash. Okay, so macam mana nak naming? Macam ni lah naming dia. So awak ada 3 bahagian. Yang pertama ialah bahagian yang starting. Yang ini ialah bahagian branch. Branch ni awak kena tahu dia punya nama dan juga position. Yang kedua awak ada this one, okay, stem ataupun root. So root dekat sini ialah awak punya bilangan karbon di dalam long chain. Next bahagian ialah this one. So bahagian ini kita panggil sebagai suffix ataupun ending, hujung dia. So hujung dia kumpulan apa? Kalau kumpulan alkin dia ada ENE dan kita kena bagi tahu dia punya position double bond. Okay, right. Boleh? So far so good So far clear Right. Okay. Okay. Itu contoh yang pertama yang cikgu nak tunjuk dekat awak. Okay. Next kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay. So contoh yang kedua ni lebih banyak sikit karbon dia, tapi kaedah dia sama. Okay. Kaedah dia sama. Okay. So masih ada karbon, double bond karbon, 1, 2, 3, 4, 5. Right. So sini 6 dan sini 7. Okay, right. So ini kita punya structure. Okay, seterusnya kita lengkapkan dengan dengan hidrogen. 1, 2. Yang ini ada 1. Atas boleh, bawah boleh, up to you. Okay, ini 1, 2. Tak muat. 2, 3. Right. So yang ini ada 1H. Ini 1, 2, 3. Right. So yang bawah sekali 1, 2, 3. Okay. Right. So inilah awak punya structure. Okay. So cikgu kata abaikan hidrogen, tengok kepada karbon sahaja. Right. So bila ada double bond, first awak tahu dia ialah kumpulan alkin. Bila ada kumpulan alkin, dia ada double bond. So bila ada double bond dalam awak punya long chain, awak kena includekan dia, masukkan dia. Okay. So in this case awak punya awak punya long chain, okay, ialah yang ini. Okay. So ini awak punya long chain. Okay. Awak dalam long chain ni awak ada 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, awak ada 5 karbon. Okay, cikgu kalau nak buat yang lain boleh ke? Okay, kita tengok yang lain. Okay, katakan ada student nampak macam ni. Dia nampak macam ni. So yang ini masih ada double bond dalam kita punya long chain. Tetapi dalam long chain dia ada 4 sahaja karbon. Okay, ada 4 sahaja karbon. So bila ada 4, tadi kita jumpa 5, yang ini kita jumpa 4. So 4 ni pendek, lagi pendek berbanding 5. So tak boleh. Okay, yang ini tak boleh. Okay, apa lagi possibilities yang kita boleh tahu? Okay, ada juga student yang nampak macam ni. Okay, ada student yang nampak macam ni. Okay, so yang ini dia nampak macam ini pun 5 ni. Okay, double bond ada dalam kita punya long chain. Dan dia 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, samalah macam tadi. Cuma yang ini long chain dia bentuk L. Yang tadi bentuk straight. So, boleh tak kita terima yang ini? Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab ada double bond included. Dan long chain dia 5 macam yang kita jumpa awal-awal tadi. Okay, so boleh, tak ada masalah. Right? So, in this case, okay, kita ada 2 cara. Yang pertama yang bentuk L tadi, yang kedua cara yang ini. Okay, kita ambil yang mudah. Okay, ambil yang straight. So inilah kita punya long chain 3, 5. Okay, ada 5 carbon. Right. So next step ialah numbering. Okay, kita kena nomborkan kita punya long chain. Right. So nak nomborkan disebabkan long chain kita ni straight. So dia cuma ada 2 bahagian, sama ada daripada kanan ataupun daripada kiri. Right.
So nak tentukan yang nak numbering daripada kanan ataupun numbering daripada kiri, tengok kepada double bond. Double bond mesti duduk pada position carbon yang paling rendah, right? So kita kena numbering daripada kiri. Okay, pendek cerita, kena numbering daripada kiri. Sebab apa? Sebab bila awak numbering daripada kiri, yang ini, Allahu Akbar, yang ini akan jadi carbon nombor 1. Okay, so ini carbon nombor 1. Sebelah carbon nombor 1, awak jumpa double bond. Okay, so double bond duduk pada carbon nombor 1. Okay, so sebelah double bond awak ada this one carbon. So ini carbon nombor 2, carbon nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okay, boleh? Right. So next ialah awak tengok awak boleh dah tulis nama dia. Okay, so disebabkan dia ada 5 dalam long chain, kita ada 5 carbon, maka nama dia akan start dengan PENT, P-E-N-T. Okay, dan position double bond, okay, dash nombor 1. Sebab apa? Double bond duduk pada carbon nombor 1. Right? So dia depends kepada awak punya numbering. Okay, sebab tu awak kena numbering, awak kena bagi nombor dekat carbon tersebut. Okay, alright. So carbon ni macam dia ada kedudukannya. Kedudukan 1, kedudukan 2, kedudukan 3. Dan dia fix once awak dah numberingkan dia fix. Dia tak ada berubah-ubah. Okay, so pen dash 1 dash balik, barulah tulis in. Okay, so in kat sini merujuk kepada dia ada double bond. Right. So next ialah branch. Okay, di bahagian depan ni ialah branch. So branch awak tengok dia ada dia ada 2 branch. Okay, cikgu kecilkan sikit gambar. Dia ada 2 branch. Dalam satu kotak yang panjang ini, dia ada tiba-tiba dekat bawah 1, dekat atas ada 1. Okay, awak nampak tak? Atas 1, bawah 1. Okay, so kalau kes macam ni kelas, kalau kes macam ini, awak jangan pilih. Tak mau pilih. Okay, aku nak yang atas je lah. So awak ada 2 branch. Awak ada atas, awak ada yang ini, carbon ni nampak? Okay, yang kedua carbon yang kat sini. Okay, nampak? Nampak tak nampak? Okay, so bila ada macam ni, awak kena pilih dua-dua. So yang ini awak ada carbon yang keempat. Okay, awak tengok carbon yang keempat, dia bond. Okay, carbon yang keempat, dia bond dengan carbon yang ini. Okay, yang ini carbon yang ketiga. Okay, dia bond dengan carbon yang ini. So dia ada 2 branch. Okay, dia ada 2 branch, dia ada 2 cabang. Okay, so dan carbon yang keempat ni, okay, carbon yang keempat, this one, okay, dia bond dengan C yang atas ni. Okay, so yang ini pada position yang keempat, pada carbon nombor 4 dash, kita ada 1C, dia bond kepada 1C. So branch kalau 1C, nama dia ialah methyl. Okay, cikgu dah tunjuk tadi. So 4 methyl. Okay, 4 methyl. Right. So next, carbon yang ketiga. Okay, awak tengok carbon yang ketiga pun dia ada bond dekat satu carbon yang bawah. Okay, so disebabkan ada satu saja, dia bond kepada satu carbon saja. So dia branch ni dia ada satu carbon. So nama dia methyl juga, tetapi position dia pada carbon nombor 3. So 3 methyl. Okay, 3 methyl. Right. So sekarang awak tengok, awak ada 2 branch dan dua-dua nama dia ialah methyl. So macam mana awak nak tulis dalam dekat depan ni? Okay, how nak tulis? So kalau nama dia sama, awak boleh combine sekali. So disebabkan ini methyl dan juga methyl, so awak boleh tulis dimethyl. Okay, di kat sini merujuk kepada ada 2 methyl. Okay, dan depan ni ialah nombor. Nombor ni ialah position bagi kita punya branch. So kita tengok, branch tadi dia ada pada carbon nombor 3 dan carbon nombor 4. So awak boleh sekalikan 3,4 dash. Okay, so nama dia akan jadi 3,4-dimethyl pent 1-in. Okay, 3,4-dimethyl pent 1-in. Okay, right? Okay, so itulah 2 contoh.
Okay, dua contoh macam mana kita nak naming bagi branched alkene. Okay, right. So cikgu harap dengan dua contoh tersebut yang cikgu tunjukkan tadi, awak boleh faham. Okay, kalau awak tak faham, awak boleh tengok video ni berulang-ulang sampai awak faham. Kalau tak faham juga, awak boleh tanya cikgu personal. Okay, so insyaAllah next video cikgu akan tunjuk pula macam mana nak naming bagi kumpulan alkyne. Alkyne ni bermaksud dia ada triple bond, 1, 2, 3. Okay, kalau alkene dia ada 2 sahaja bond. Okay, double bond. Kalau alkyne dia ada 3 bond. Okay, kaedah dia sama macam mana kita nak naming alkene, cuma nama hujung ini sahaja kita gantikan dengan Y and E. Okay, Y and E. Kalau alkene, E and E. Kalau alkyne, Y and E. Sama kaedah dia. Okay, right. So tapi tak apa, nanti cikgu akan tunjuk juga contoh dia. Okay, so thank you so much. So harapnya awak boleh faham lah, okay, dengan video yang cikgu buat ini. Okay, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.